Hai, Ashraf. Assalamualaikum. Om, dengar tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. So, Alhamdulillah pagi ini kita bersama lagi dalam siri ke-8 ya. Siri ke-8 webinar NEF dan MPC. Dan pada pagi ini kita amat bertuah kerana kita dapat bersama CEO daripada Idea Spark, so Encik Ashraf Abdul Rahman. So sebelum kita berkenalan dengan lebih lanjut dengan Encik Ashraf, apa kata kalau saya beri dahulu pendahuluan berkenaan dengan sesi kita pada pagi ini. So hari ini, pada pagi ini kita akan bercerita lebih lanjut berkenaan dengan topik yang amat menarik. Assalamualaikum warahmatullahi. So topik kita tahu completing or closing our business
business during COVID-19. Okey, so apa kata kita perkenalkan dahulu diri saya lah sebagai Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hello, Assalamualaikum. Boleh dengar tak? Yusno dia ada masalah teknikal sikit. Boleh dengar. Okey, terima kasih Tuan Ashraf. Okey, sebelum tu boleh kita minta Tuan Ashraf memperkenalkan diri dulu untuk program pagi ni. Okey. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasihlah sebab jemput saya untuk bercakap tentang topik yang agak interesting ni. Nama saya Ashraf Abdul Rahman, CEO dan founder of Ideaspark Robotics Sdn Bhd, sebuah syarikat robotik di Malaysia. Kita dah tapak di Malaysia selama, tak silap saya tahun ni dah 7 tahun 7 tahun kami berada di Malaysia, dan asalnya produk kami adalah robotik untuk industri. Maknanya untuk contoh kalau kilang, untuk angkat barang daripada store ke production line dan daripada production line ke delivery area, kita automatekan sistem tu guna robotik kami untuk membantu kurangkan kebergantungan kepada pekerja manual untuk penghantaran barang, supaya pekerja-pekerja ni kita boleh hantar kepada letakkan di tempat-tempat yang lebih penting lah. So jadi itu higher value add lah untuk pekerja-pekerja ni, supaya kita dan juga supaya syarikat boleh kurangkan kos. So itu sedikit sebanyak tentang diri saya lah. InsyaAllah nanti kejap lagi saya akan introkan sikit juga lebih kepada apa yang ada tentang Ideaspark ni lah, produk-produk kami. Okay. Boleh dengar saya tak sekarang? Ya? Dengar? Putus saya, Isno. Putus I think my connection is very unstable right now. I do not know why. Tapi tak apa Ashraf. Apa yang boleh sekarang ni kita teruskan dulu berkenaan dengan webinar kita pagi ni. Okay, good. So Ashraf, kita dah dengar pasal diri Ashraf. Maybe Ashraf sempat perkenalkan syarikat Ashraf belum? Iaitu Ideaspark. Belum lagi. Dah perkenalkan sikit, tapi kejap lagi nanti saya tunjuk gambar lah. Okay, maybe Ashraf boleh cerita sikit berkenaan dengan Ideaspark dan macam mana maybe selepas tu soalan pertama yang saya nak tanya ialah sekarang ini masih makar untuk semua perniagaan and dia memerlukan keputusan yang harus dibuat oleh pihak kan. So apa pendapat Ashraf berkenaan? Okay. Boleh tak kita buka slide tu? Okay. So hari ni punya topik innovating or closing my business during COVID-19. Sekejap Sekejap slide. Okay, so basically who is Ideaspark? Ini Ideaspark lah robot-robot yang kami buat. Gambar yang belah kiri tu asalnya itulah robot yang kami buat main produk kami adalah yang gambar kiri atas tu lah. So basically produk tu lebih pada industri. Maknanya macam tu lah, as you can see even atas robot tu sendiri penghantaran barang from the store to the production line to the delivery area lah. Jadi because of COVID-19 kita nampak ada demand dan ada keperluan untuk robot-robot yang lebih service based dan lebih related dengan sanitization dan delivery of makanan.
untuk patient-patient COVID daripada yellow zone kepada red zone. Yellow zone adalah petugas-petugas yang tak perlu pakai full on PPE dan red zone adalah kawasan patient COVID-19 ya, dan di mana petugas kena pakai full PPE. Jadi robot-robot ni membantu dengan cara orang-orang yang tak perlu pakai PPE boleh operate pengantaran barang dan untuk sanitization di dalam kawasan red zone tanpa PPE lah, so reduce cost dari situ dan reduce contamination pada pekerja. So this is our product dan as you can see waktu COVID tu kita pivot dalam produk kami tu untuk menghasilkan produk-produk yang kami panggil Medispark Robo ni lah. Okay. So berkenaan dengan soalan pertama, minta maaf ni nanti saya terangkan kemudian. Berkenaan dengan soalan Yus tadi, tough times call for tough decisions. So pendapat saya memang tough times call for tough decisions, tapi sebenarnya yang lebih penting tough times call for great leadership. Dan apa makna great leadership adalah, ialah kita tahu company kita dalam keadaan yang teruk disebabkan isu COVID-19 ni. Tak ada company yang tak kena masalah. So kita perlu menjadi pemimpin untuk team members kita yang bekerja dengan kita. Kita perlu jadi pemimpin yang bagus, kita perlu pimpin keluar daripada krisis ni dalam keadaan yang baik lah. So, dan cara untuk buat tu macam saya tulis kat situ lah, tough decisions can be made if made with a logical mind. Pertama sekali, kalau boleh emosi tu kita ketepikan dulu lah. Memang kita stres, memang mungkin terutama sekali kadang-kadang kalau ada pekerja yang cerewet tu, kita sakit hati pun ada kan. Tapi kita kena berfikir secara logik. Maknanya kita kena tengok data based on current sales kita macam mana, kita punya current financial status macam mana. Kalau aku buat senario macam ni, kalau aku ambil langkah macam ni, apa jadi? Kalau aku ambil langkah macam ni, apa jadi? Then baru kita boleh decide. And the only emotional attachment yang kita patut ada is pada employees kita lah. So maksud saya itu emotional attachment ni adalah sebagai pemimpin kita kena sayang team members kita. Itu polisi yang paling penting yang saya rasa kami apply. Kita kena sayang team members kita dan kita kena usaha untuk protect pekerjaan mereka tu. Because realitinya the only reason kita boleh survive, kita boleh wujud as a syarikat adalah employees kita lah. Kalau employees kita tak perform, tak kerja bersungguh-sungguh, memang kita takkan boleh succeed lah. So, macam contoh dalam case IdeaSpark hari tu, waktu kami nak keluarkan produk baru untuk COVID-19 ni, nak handle masalah COVID-19, waktu kami nak keluarkan Medispark punya robot tu, memang tim saya lah yang handle semua. 2 minggu, dalam masa 2 minggu kita keluarkan produk baru. So bayangkan untuk nak keluarkan robot baru dalam masa 2 minggu, memang tim lah. Semua tak tidur malam, semua memang pulun sampai 3-4 pagi, ramai-ramai semua dekat office. Kita buat supaya benda tu boleh keluar juga dalam masa 2 minggu. Jadi kalau kita tak sayangkan diorang ni dan kita buat business decision tanpa memikirkan kebajikan mereka, in the end orang akan tengok, if for your future business, orang akan tahu what kind of person you are, dan orang akan kurang trust pada you untuk lead the company when times are tough. So that's why emotional attachment ni penting pada employees. Ayus, what do you think? Yeah, I think you punya point yang pertama tu amat tepat sekali, di mana leaders memainkan peranan yang amat penting dalam masa yang agak amat teramat sukar ni lah. Dan saya suka cerita Ashraf berkenaan dengan macam mana you boleh buat Medispark robot tu dalam masa 2 minggu je. Masya Allah, yes. Hebat. But saya juga dipahamkan IdeaSpark ni dah lama di dalam bidang robotik kan? Yes, kita dah wujud dah 7 tahun Okay, so sebelum Medispark ni apa jenis robot lagi yang you dah pernah buat Ashraf? So sebelum Medispark memang fokus kami satu je is industri robotik lah. So saiz kecil, saiz besar. Tadi yang saya tunjuk dalam gambar tu adalah saiz kami yang paling besar. Dia boleh angkat 1 tan. Tapi sebelum tu kita ada robot-robot yang kecil-kecil lah yang boleh angkat 200 kilo, 500 kilo dan different different cara-cara angkat dia tu different.
Tapi fokus kita memang semata-mata pada industri saja. Kita tak tengok robotik lain. Bagaimana dengan pembuatan robot tu sendiri, Ashraf? Daripada, kita buat di Malaysia sendiri ke ataupun barang-barangnya diimport ke, bagaimana? Okay. So, asalnya when we started out the business, kita buat semua. Maknanya mechanical, dia punya body, dia punya circuit board, dia punya software, semua kita buat sendiri. Cuma komponen-komponen je kita beli daripada overseas lah. Ada setengah tu daripada US dan ada setengah daripada China. Tapi selain daripada tu semua kita buat sendirilah. Dan sekarang apa yang berlaku, dan saya akan explain juga kemudian, is part of our pivot juga. Apa yang berlaku, kita kurangkan buat sendiri, kita lebih outsource kepada suppliers. Contoh body, walaupun kita design, tapi kita bagi kepada supplier untuk fabricate. Circuit board, instead of kita buat sendiri, kita beli circuit board yang sedia ada dekat luar. Cuma kita final design dengan final assembly dan software kita pegang. That is where our main competency is, dan itu membantu kita jugalah. So saya akan explain sekejap lagi kenapa benda tu penting. It's part of our pivot jugalah. Alright. Boleh. Alhamdulillah. Okay, so tadi pun ada satu lagi point yang mengatakan bahawa emotional attachment dengan pekerja-pekerja. So itu yang kita kena jaga ataupun protect pertama-tama sekali lah bila keadaan amat sukar ni kan. So okay, kita dah tengok dari segi leadership, good leaders, great leaders are required. So soalan saya seterusnya untuk Ashraf ialah, bila sebenarnya kita kena decide ataupun kita kena putuskan sama ada nak berinovasi ataupun pivot di dalam perniagaan? In your opinion lah, pada pendapat Ashraf ni, apakah aspek yang kita perlu ambil kira untuk menentukan sama ada ni lah kita perlu berinovasi ataupun pivot? Okay. Ada banyak point. Saya akan explain, ada banyak point. Sekejap Okay, so point yang pertama ni caveat sikit lah. You kena analysis macam saya cakap tadi, based on data. When you are consistently not meeting the targets you set for the company. So katakanlah you dah usaha macam-macam cara dah, semua usaha dah buat dah, tapi still consistent tak meet target. So maybe you want to consider pivot. Itu salah satulah. Yang kedua, when it takes too long to go to market. Ini point use yang paling penting lah pada saya. When it takes too long to go to market, maknanya contoh kita start company dan kita kata okay, kita nak keluarkan produk A contohnya. Contohlah kata yang kita nak buka company yang macam Zoom, video conferencing. So kita dah buat 6 bulan, dah setahun pun masih belum boleh ada produk yang boleh go to market, yang kita boleh marketkan di luar. Waktu tu kita kena decide sama ada kita nak continue development lagi ataupun kita nak pivot. So dalam contoh cerita Idea Spark dululah, waktu kami first decide nak buka company robotik ni, decision kami first kali kita nak keluarkan produk yang fully autonomous, tak payah letak magnet atas lantai, tak payah draw line atas lantai ataupun taruh railing dan sebagainya, tak payah. So fully autonomous, dia pakai sensor saja, dia tahu dia dekat mana dan dia boleh jalan dalam kilang. So itu first target kami. So kita start dalam masa setahun macam tu, produk masih tak boleh keluar. Sebab kita ada technical difficulty lah dari segi software tu. So apa yang saya decide, okay, kita buat macam ni lah. Kita pergi balik ke simple punya produk. Kita pakai magnet strip. Boleh tak? Saya tanya tim saya. Tim saya kata, oh boleh. Dalam masa sebulan boleh keluar. Dalam masa sebulan boleh keluar. So we decided, okay, kita keluarkan produk yang simple pakai magnet strip. Of course bukan sebulan lah. Memang 3-4 bulan lepas tu baru kita boleh keluar lah. Because banyak lagi benda-benda teknikal yang kita kena tengok. But Alhamdulillah dalam masa yang dekat kita dapat keluarkan produk. Dan immediately bila kami keluarkan produk, 2 company yang ambil. In fact salah satu adalah Panasonic Air Conditioning Malaysia. Dia ambil dalam 8 biji terus. So itu salah satu contoh. Kalau kita ambil terlalu lama, yang pertama, mentality yang kita kena faham. Kalau terlalu lama, better kita fikir macam mana kita nak pivot. Dan yang kedua, orang panggil, Mak Saleh panggil minimum viable product lah. Maknanya benda-benda lain tak payah fikir dulu. Tak payah buat cun-cun sangat produk tu.
kita fikir minimum viable product. Apa fungsi yang paling penting yang perlu ada untuk kita boleh jual produk tu di market. Sebab apa pentingnya benda ni is dua. Tadi macam saya cakap, pertama kalau terlalu lama, duit kita bakar lama-lama, by the time produk dah siap, kita nak jual pun dah tak ada duit dah nak buat marketing. Dan yang kedua, kita tak sempat nak test market. So by the time produk siap, kita nak jual, sebenarnya orang tak nak produk tu. So habis duit kan. So yang paling penting sebagai startup dan juga sebagai company yang berterusan, bila kita nak introduce produk, apa elemen-elemen yang kalau ada kita dah boleh market. Itu je yang kita buat dulu. Fokus dan buat dan terus pergi ke market. So itu point nombor 2 lah. Apa pendapat Yus? Saya setuju. Kita perlu ambil, jangan ambil terlalu lama kan. Jangan ambil terlalu lama, macam tadi lah kita bakar duit lama sangat, banyak sangat, and then sebagai business owner memang kita akan menghadapi masalah yang besar. And tadi the concept yang Ashraf mention MVP tu very good, minimum viable product. In fact, startup sekarang ni pun dah banyak gunakan konsep tersebut, which is very good. And di dalam kita, syarikat saya sendiri pun masa COVID ni pun kita pun macam-macam lah cuba berinovasi dan juga pivot. Itu yang tadi awal tadi, kalau sebelum saya terputus tadi tu sempat juga kalau dia dengar tadi kita pivot sikit lah daripada event yang fizikal, sekarang kita event secara online kan, virtual event. Itu yang yang saya share dengan Ashraf semalam lah, sistem penjarakan sosial tu yang kita boleh detect menggunakan kamera kan, CCTV kan. So yes, memang penting sangat aspek-aspek ni. Ada apa-apa lagi ke Ashraf nak tambah daripada 2 point tadi ke, ataupun kita boleh terus ke soalan seterusnya? Ada few more silakan, points saya elaborate lah. Okay, saya keluarkan banyak sikit terus so that kita boleh explain cepat-cepat. Yang point ketiga, bila kita no longer enjoy good margins on our sales. So saya tak cakap bila kita dah start rugi. Bila kita punya margin, katakanlah selama ni kita punya margin keuntungan adalah 30% ataupun 40%, then mungkin sebab competition dah ada, dah ramai player dekat market, dah ada solution lain, jadi kita punya 30% 40% ni start turun sebab kita kena challenge harga. Customer pun kata you punya mahal sangat dan sebagainya. Waktu tu saya rasa adalah waktu yang sesuai untuk kita consider sama ada kita innovate ataupun kita pivot bisnes kita. Sebab risikonya adalah kalau katakan you sampai satu keadaan di mana you dah start rugi. Bila you dah start rugi, you are going to scramble cash you akan selalu fikir pasal macam mana aku nak jimatkan cash aku ni supaya aku boleh survive lagi lama. Bukan macam mana aku nak guna cash aku ni so that aku boleh invest untuk produk baru. So waktu margin kita dah mula kecil, waktu tu kita dah start fikir macam mana nak innovate. So di samping company Ideaspark ni, saya juga bertugas di dalam syarikat family lah. Kami ada satu syarikat which we are vendor Proton Pro 2 lah. Kita supply pada Proton dan Pro 2. Jadi bila kita supply pada Proton dan Pro 2 dan kita dah ada competition banyak, apa yang berlaku is Proton Pro 2 dia akan start push lah harga kita turun. Jadi bila kami start nampak harga turun tu, yang kita start buka lah Ideaspark Robotics, sebab kita nak wujudkan satu syarikat yang di mana kita ada bisnes lain yang dekat dengan apa yang kami buat, supaya kita ada in the event that ada apa-apa masalah, kita boleh terus pivot lah. Cuma masalahnya tak sempat lagi Ideaspark ni nak besar, dah kena COVID-19 ni. So company tu agak teruk lah kena. Bila margin kecil memang teruk. Kita nak survive tu susah, kita nak pivot pun susah. Jadi better waktu good margin tu, bila waktu margin tu masih ada tapi dia tengah mengecut, kita dah start fikir pasal pivot. Yang keempat, when you can no longer sell. Itu logik lah kan, waktu COVID-19 ni ramai company tak boleh sell, banyak company yang sebenarnya pivot. So in fact saya ada dengar talk semalam, ada company kedai pizza, instead of dia guna oven dia untuk masak pizza sebab tak boleh jual pizza, dia buat face mask, face shield. Dia gunakan oven dia untuk bentukkan plastik jadi face shield. So then dia start jual face shield pula. So ini salah satu idea untuk kita pivot. Tak semestinya kita jual makanan je.
Yang kelima, when you have an incoherent team. Ini agak tricky sikit Apa makna saya kat sini? Bila tim kita tak serasi tau. Bila tim kita tak serasi, ni maknanya pengalaman saya dululah. Dulu waktu saya buka company IT dulu, kita nak pergi satu hala tuju. Tapi tim kita kata, oh tak nak pergi sini. Dan dia tak nak ikut cakap kita. Contoh so pengalaman bila macam tu, you nak pivot ataupun you nak innovate memang sangat susah. Sebab you ada team yang tak serasi, yang tak sehaluan. The only reason kenapa IdeaSpark boleh keluarkan robot dalam masa 2 minggu daripada kosong, daripada design konsep ke actual robot dalam masa 2 minggu adalah team bersatu. Semua decide, okay, kita semua nak jalan, kita semua nak keluarkan produk ni dan kita semua buat sama-sama. That's why kita boleh keluar. Kalau team kita masih ada team yang kata, tak boleh lah, saya tak nak buat lah, ataupun balik lambat, saya tak boleh lah. Okay, that's it lah, you akan struggle. Then when you cannot focus on your mission vision. So selalu saya pesan pada kawan-kawan, terutama sekali yang startup business, apa sebab dia start business. So kalau jawapan yang pertama dia cakap, aku start business sebab aku nak kaya ataupun aku nak duit, then you are in the wrong line of work. Because if that is your main matlamat, nak kaya, nak duit, then might as well you buat investment banking ke, ataupun main saham ke, main forex ke. Itu lagi cepat buat duit. Itu memang lagi direct buat duit. So you set up a company, you mesti ada sebab yang lain. You nak pursue your passion, you nak improve on whatever it is yang ada dekat luar tu, ataupun introduce satu teknologi baru ke. So kalau itulah you punya matlamat, itulah you punya mission vision, dan you dah sampai satu keadaan di mana business you dah lari daripada mission vision ni, then I think it's time, pada saya lah, it's time untuk kita pivot. Sebab apa? Customer akan tengok tau, you ni stand for what your business stand for what, apa yang you sebenarnya nak buat, apa yang you sebenarnya nak achieve dengan business you. Dan kalau you nampak clear apa yang you nak cuba achieve tu, dan you punya pergerakan bisnes tu pun memang clear ke arah tu, customer akan lebih trust. So that's why mission vision you tu sangat penting. So kalau you lari daripada situ, time untuk kita berubah lah, untuk kita pivot, tengok kalau sama ada kita boleh keluarkan produk baru yang boleh selari dengan apa yang kita buat. Dan last kali, ini je dah bahagian yang positif sikit. When an issue comes, that you are in a position to take advantage of lah. So dalam macam kes kami tu, sebab kami dah ada teknologi, dah nampak dah, dan kerajaan pun dah mula keluarkan request apa yang boleh provide robotic solution untuk COVID-19 ni, kita pun take advantage lah. So itulah basically these are the items yang I would say are the reasons or the element kriteria yang bolehkan kita start fikir sama ada kita nak innovate ke, pivot ke, shutdown ke, keluar dari bisnes tu ke. Terutama sekali kalau yang coherent team tu lah. Betul. Saya actually tertarik dengan 2 poin yang Ashraf katakan tadi. Yang pertama ialah kita punya team lah, pasukan kita tu. Kita perlu pasukan yang sehati sejiwa lah kan Ashraf. Orang kata kalau tak ada yang sehaluan ni memang cukup masa lah tu untuk kita cari ataupun build a new team kan. And yang so yang duanya tadi yang you berkata tentang mission dan vision tu, misi dan visi tu, saya juga selalu ingatkan balik kepada kita punya team jugalah, kenapa kita bermula kan, the why kan. The why tu kena sentiasa kuat lah kan. Okey Ashraf, ada apa-apa lagi ke Ashraf nak tambah berkenaan dengan team tu sendiri? Sebab saya rasa subjek berkenaan dengan pasukan ni ataupun staff-staff kita ni amat penting untuk kita berinovasi ataupun macam mana Ashraf? Okay, so nanti itu saya akan cover kat dalam kriteria for effective pivoting lah. Tapi apa yang saya nak highlight kat sini lah, tolong untuk decide untuk pivot ataupun innovate ataupun shutdown tu lebih besar lah. Untuk decide innovate ataupun pivot, mesti gunakan logik dan data, bukan gunakan emosi. Contohnya, Firas betul lah aku nak buat bisnes ni susah sangat, aku nak carilah bisnes lain.
Bila you macam tu, sebenarnya nanti you akan jadi macam fire starter pula. Selalunya entrepreneur ni dia ada apa nama, tendensi lah untuk start fire. Start fire ni maksudnya kejap-kejap buat benda baru, kejap-kejap buat benda baru. So kena cari balance tu. Dia kena berhati-hati. Bila you nak decide innovate atau pivot tu, kena berhati-hati sama ada impact innovation ataupun pivoting tu akan impact tak pada syarikat you dengan cara yang negatif. Sentiasa gunakan logik dan data, bukan emosi. So yang last tu ialah what is the criteria, which kita akan bincang next slide lah. Okay. Okay. Teruskan, Ashraf. Teruskan Okay, so kriteria untuk effective pivoting innovation, pada pendapat saya lah, macam you cakap tadi, first kali memang kena strong team. So strong team ni Okay, so kriteria untuk effective pivoting innovation, pertama sekali strong team dan 3 elemen the right person in the right seat on the bus. Apa makna right person in the right seat on the bus? Adalah team you kena orang yang betul dan orang tu di position yang betul dalam your team. Dan itu kena eksperimen juga sikit-sikit, kadang-kadang kena ubah-ubah sikit. Kau pegang jawatan ni lah pula, kau pegang jawatan ni lah pula. Just nak tengok dia punya keserasian dia dengan position yang dia pegang. Yang kedua, move as one. Move as one ni yang saya cakap tadi lah, yang team members ada yang kepala sendiri. Kita dah bincang semua, satu company dah decide, dia pula tak nak ikut. Kalau dia pula tak nak ikut, pada kami lah, itu memang elemen yang paling penting untuk kami decide. Okay, you have to go. Walaupun you disagree, you can voice your disagreement dalam mesyuarat. Tapi kalau satu company dah decide untuk gerak juga, walaupun itu benda yang you disagree, you still follow. So walaupun benda tu tersilap, akan datang kita boleh pivot balik. Bila semua bersatu, nak pivot balik senang. Tapi bila tak bersatu, memang susah. Memang akan jadi masalah. You akan banyak buang masa nak bincang, nak discuss, nak gaduh. So padahal masa ni. And last kali is turun padang leadership lah. Turun padang leadership ni maksudnya contohnya macam waktu 2 minggu kami keluarkan robot Medispark tu. Semua management tak kisahlah umur, ada yang dah tua-tua, yang dekat 60 lebih pun ada. Semua sampai 3-4 pagi. Ramai-ramai sekali. Walaupun kita tak boleh nak contribute sangat, kita jadi tukang sibuk je. Kadang-kadang tukang bancuh air pun ada. Tapi kami ada dekat situ bersama tim. Untuk kita tunjukkan that look, we are serious and we also want to support you as much as we can. Ni paling penting lah kalau kita nak pivot dengan pantas. Sebab dan pivot pantas ni penting sebab kalau kita pivot slow, banyak buang duit. Barang tak boleh nak jual, barang tak boleh nak market, banyak buang duit. Buang masa dan buang duit. Bahaya. Okay. Then the next item, leader kena ada some technical capability. Macam Yus lah, dia ada technical capability. Kenapa kena ada technical capability? Sebab you nak kena tahu area yang you nak pivot ni logik ke tak? Boleh ke kita buat? Berapa lama kita nak buat? Nak ambil masa nak buat? Kan? So kalau kita tak ada, kita nak agak-agak, macam contoh tadi lah, kita nak buat Zoom tapi kita tak tahu belakang tu dia punya back end dia, sistem dia macam mana, nak buat video streaming yang sampai ratus-ratus orang serentak dan sebagainya. Kita tak tahu macam mana nak achieve. So in the end nanti apa akan berlaku is benda tu akan berbulan-bulan sampai bertahun-tahun pun mungkin. Kita cakap kita pivot tapi dah bertahun-tahun. Itu bukan pivot namanya. Itu dah macam macam nak buka company baru lebih kurang. Betul. So kena ada some technical capability untuk boleh gauge berapa lama masa yang kita nak pivot. Yang ke item yang ke 3 dengan 4 ni, fokus on core technology dan core business ni, yang tu kalau boleh kita fokus on core technology dan core business itu. Sebab lagi cepat kita nak pivot, lagi cepat, lagi senang. Macam tadilah case kami tu, daripada autonomous kepada track punya AGV, daripada robot yang industrial kepada service robot. So benda tu agak cepat kita nak pivot tu. Nak keluarkan produk baru tu agak cepat sebab kita dah ada pengalaman. Kita dah ada teknologi, so cepat.
Dan yang last sekali good supply chain lah. Good supply chain ni maknanya kalau kita ada partner-partner yang boleh bantu kita dan sedia untuk bantu kita bila kita nak pivot atau keluarkan produk baru, dan kita punya produk akan pivot kita tu akan lebih cepat dan pantas. So this is a criteria pada saya lah. Pada saya kriteria untuk successful pivoting is these items kat sini. Apa pendapat Yus? Ada apa-apa lagi yang rasa-rasa mungkin benda tu penting? Saya rasa wow lah, sebabnya orang yang mendengar pada pagi ni sebenarnya kalau dia orang ambil notes, memang banyak betul poin-poin yang saya rasa amat berguna kepada pemilik-pemilik perniagaan di luar sana. Kalau dia orang nak tengok macam mana nak buat efektif pivoting ataupun cara berinovasi yang paling efektif, saya rasakan semua ni merupakan poin-poin yang amat benar, amat menarik dan perlu diaplikasikan lah bila kita masuk stage untuk pivoting dan berinovasi. Tapi kan Ashraf, saya ada satu soalan lain. Kita dah cerita semua tentang kecantikan, kriteria semua dah fit kan, dah memang kena lah, memang dah kita rasa dah boleh lah ni, kita dah ada team yang bagus, kita dah ada leader yang bagus, kita memang fokus on kita punya core teknologi, core business, rakan-rakan niaga kita pun dah bagus. Soalan yang paling penting sekali ialah kalau kita tak cukup sumber kan, boleh jadi sumber manusia, sumber kewangan untuk berinovasi ataupun masuk ke bahagian baru untuk pivot to a new area, macam mana Ashraf? Apa yang kita boleh buat untuk berinovasi ataupun pivot dengan kekurangan ataupun limited sumber ni? Okay. So ini memang satu pendapat saya lah, satu challenge yang mungkin orang Malaysia tak biasa tau. Tapi kalau katakan kita pergi ke Jepun, kita pergi ke Germany, kita pergi ke US, kita akan nampak that diorang kat sana biasa benda ni. Dia nak pivot, dia nak innovate tu, pada dia lah benda ni biasa, dan macam mana dia nak buat dengan cara murah pun dia tahu. Dan sebenarnya kita, we are the period that kita ada sekarang ni, zaman sekarang ni, untuk kita keluarkan produk, sama ada software ataupun even robotik macam kami, this is the right time untuk kita keluarkan produk dengan while at the same time kita boleh buat dengan kos yang rendah. Kenapa saya cakap macam tu? Is because akses kita kepada produk-produk yang kos rendah untuk kita cuba prototype ataupun come up dengan first sample ni, banyak ada. Senang, kita boleh cari kat Lazada, kita boleh cari kat AliExpress, boleh cari kat Taobao. Itu yang elemen-elemen yang kadang-kadang kita kena fikir. Sekejap saya tunjuk. Okay, so just to recap, macam saya cakap tadi lah, pertama sekali tadi kenapa saya cakap benda tu penting sangat, how to quickly get to market ataupun minimum viable product. Ni mentality ni memang kena sentiasa ada, kena sentiasa entrepreneur pegang, sebab untuk you keluarkan produk dengan pantas, you sampaikan message pada team that kita kena keluarkan produk dengan pantas dan kita trim out semua feature-feature lain yang tak penting. Ini memang sangat penting untuk kita ajar team kita. Dan kalau nampak kat situ, saya tunjuk prototype to test the market then find the fastest way to test the market. First sekali kalau boleh, kita nak make sure kita punya produk ni boleh jual ke tak. Bila kita nak pivot, innovate. Kalau kita tak buat macam ni dan kita sentiasa fikir kena perfect, kena follow competitor yang dah ada kat market, then bila by the time kita nak jual, kita dah terlalu banyak kos ataupun duit tu dah tak ada. So kalau kita boleh fikir macam mana, competitor ada buat sekian feature dan harga dia sekian contohnya. Boleh tak kita buat lower cost for now untuk introduce ourselves to the market, tapi kita punya feature sekian je, sebab customer mungkin dia nak yang ni je. So that is what we did dengan kami punya robotics juga. Memang asal dulu bila kami introduce tu memang very basic, tak ada apa-apa sangat lah. Basically tekan button, benda tu jalan sampai ke stop point, dia stop. Dan tekan button ni sekali sampai balik ke tempat asal. Tekan button ni sekali, pergi balik ke stop point. Macam tu je. Very simple, tak ada apa-apa untuk kita introduce. Tu pun customer nak. Dan kita dah tahu, customer memang ada requirement. Then eventually kita add more features as we go. Kita tambah software, kita tambah IoT, so sampai level customer boleh generate production report, tak payah pakai tak payah pakai Excel ke apa ke, automatic guna AGV punya delivery dah tahu production dah jalan berapa banyak. So in the beginning, how to quickly get to market. This will help you reduce your cost untuk pivot atau innovate.
Again macam saya cakap lah, key point dia adalah macam secepat mungkin kita nak pivot tu. Jangan kita pivot sampai setahun lebih pun pivot juga, tak. Itu bukan pivot dah. Yang kedua, kita negotiate dengan supplier untuk sampel. Kadang-kadang bila you nak keluarkan produk baru, terutama sekali kalau you dah ada track record dengan supplier, you boleh negotiate dengan supplier untuk sampel. Yang katakan tadi macam saya cakap, salah satu reason untuk kita pivot adalah bila kita punya untung dah makin shrink. So don't immediately leave your current business. Itu lah saya cakap tu, jangan emotional sangat. Oh, mampus lah bisnes ni, aku dah tak nak buat lah. Build up pivot dulu. Pivot tu dah agak besar, dah nampak agak stabil dan sebagainya, baru kita boleh start decide. Okay, then selain daripada tu, antara yang saya ni lah, macam saya cakap lah, even tim saya keluarkan produk dalam masa 2 minggu tu, saya pun terkejut sebenarnya. So antara perkara yang saya perhatikan lah tim saya buat adalah kalau kita nak keluarkan something physical lah, produk tu kadang-kadang dia tak semestinya betul-betul cantik tau untuk kita keluarkan just to test the market. Dia just nampak presentable sikit, kemas, kita punya workmanship tu okey, boleh dah. So what we did was kita guna power tool je untuk nak develop kita punya first robot Medispark tu. Kita gunakan power tool saja, maknanya grinder, drill. Kita gunakan benda tu saja, hantar barang sikit untuk laser cut dekat supplier, dan supplier datang balik, kita welding sendiri, kita cat sendiri dan sebagainya, semua guna power tool saja. So then kita set letak ke market, dan tengok customer punya pick up macam mana. So kalau you tengok first model kami tu, dalam tu memang macam wow, ini kalau boleh orang tak tengok pun tak apa. Tapi luar memang cun. Luar nampak macam presentable. And because of that, alhamdulillah kita dah ada 3-4 order dah. After kami dah letak run the robot tu for about 1 month dah dekat Mak Apps. Terus sekarang alhamdulillah kita dah dapat 4 biji order, dan insyaAllah lagi 3 biji kami soon. So macam itulah, basically how fast can we get it to market, dan gunakan apa saja benda untuk reduce cost. Dan realiti macam saya cakap tadi lah, Germany, Jepun, diorang faham benda ni. So diorang tahu macam mana nak main. Dia bengkok-bengkokkan besi tu pakai tukul je, macam tu lah. Yes. Kita kadang-kadang kita fikir kena pakai mesin complicated apa semua, tak payah. Apa cara yang paling murah untuk kita keluarkan? We can get creative about it. Betul, kita kena jadi extra kreatif lah orang kata, dan kalau boleh tu kita perlu ubah mentality, tak perlu sampai ke level perfection lah orang kata kan, sebab sometimes benda ni yang membuatkan kita paralyzed kan as entrepreneur. Betul. We're trying to achieve that perfection punya stage tu terlalu lama, cost banyak kita habiskan, and last kita dah terlambat. So that MVP konsep tu Ashraf memanglah amat tepat sekali saya rasa, jika kita sebagai usahawan yang kekurangan ataupun sumber yang terhad, dia merupakan langkah-langkah yang sepatutnya kita ambil lah. Now, berbalik kepada topik asal kita pada pagi ini ialah sama ada kita berinovasi, pivot, atau ini topik yang paling best ni, which is perlukah kita untuk ambil keputusan tutup perniagaan kita sebagai langkah yang terakhir, and bila masa yang kita boleh kira sebagai masa yang macam-macam ke, ada cara lain ke kan, and apakah langkah-langkah yang betul Ashraf rasa kita perlu ambil jika perniagaan kita harus ditutup. Macam I'm not sure pendengar-pendengar kalau ada siaran kita pada hari Jumaat yang lepas, di mana cerita berkenaan dengan penutupan bisnes bukanlah satu kan, orang pesan bisnes is a failure kan. So it is part of life cycle dalam kita buat bisnes. Ada yang berjaya, ada yang terpaksa tutup. So apa yang Ashraf rasakan sebagai jalan langkah-langkah yang perlu diambil jika penutupan perniagaan ialah dikira sebagai langkah terakhir untuk kita meneruskan orang kata hidup lah kan. Teruskan Ashraf. I think first kali macam aku cakap tadi lah Yus, it's not the end. Dan macam saya cakap tadi awal-awal tadi, jangan attach emotional, don't be emotionally attached to your business lah basically. In fact, salah satu daripada mentor saya waktu saya awal-awal dulu start bisnes pun, daripada dulu dia dah cakap sampai sekarang, dia kata Ashraf, kau jangan sayang sangat bisnes kau. Jangan kau sayang sangat bisnes kau sampai kau tak boleh nak fikir apa yang terbaik untuk bisnes dan untuk kau. Jadi
key point dia, dan dia kata macam ni, sampai dia kata sampai satu point you also think about bila you dah grow business ni, mungkin you nak jual business tu. So dia kata basically is jangan sayang sangat business lah basically. Maknanya jangan sayang tu, jangan put emotional attachment sampai kita rasa macam nak tutup ataupun nak jual ataupun nak exit tu something yang terlalu susah untuk kita buat. It's memang part of entrepreneur life. Kita akan hadapi failure. So in fact, dan untuk saya sendirilah personally, saya dah tutup beberapa bisnes lah. Kami lepas company IT associate to use, saya buka bisnes basikal. Oh, okay. Jual basikal. Then saya buka bisnes food truck. Then Bitcoin punya mining. Macam ni. Dan semuanya tak berjaya lah basically. Actually bisnes basikal tu berjaya, tapi macam saya cakap, team kita incoherent. Jadi saya decide saya exit. Bisnes basikal tu masih ada lagi shareholder lain lah yang run, tapi saya exit lah. Sama juga food truck tu tak berjaya, jadi kita tutup dan kita jual lah truck tu semua sekali, kita jual. Bitcoin of course lah, kalau kita tahu waktu dia tengah hangat tu okey lah kan, lepas tu fail lah. So when and how to shut down, apa elemen-elemen yang kita kena jadikan principle untuk bila kita nak decide nak shut down. Kepada saya simple je, tadi elemen-elemen kriteria-kriteria yang kita untuk kita pivot tadi kan. Cuma bila pivoting is not a feasible option, then maybe kita consider shut down lah. So elemen yang paling penting bila pivoting tak feasible is when the team is incoherent. So tadilah kalau team dah tak bersatu, pada saya I would consider kita sama ada saya exit supaya maybe team boleh bersatu kalau kita tak ada. So when the team is incoherent, kita I think maybe area yang kita boleh decide untuk shut down ataupun exit. When pivoting cost more money than you can survive. Contohnya kita ada certain fixed amount of cash. Dan because ekonomi tengah melesat ni, contohnya sekarang ni kita boleh last sampai Disember je. Dan kalau kita nak pivot, kita nak keluarkan produk baru, kita boleh keluarkan produk baru only pertengahan tahun depan contohnya. So that means maybe you want to consider that tutuplah company so that you can at least keep the cash yang you ada sekarang ni. Betul tak? So you at least keep the cash yang you ada sekarang. So bila keadaan ekonomi tu baik, then maybe you can consider buka company baru lagi. So, kalau kita tengok sekarang pun dekat market sekarang pun ada setengah hotel, apa yang dia buat, dia tutup business. Dia kata kita akan tutup for 1 year. Tapi teruk sikit lah, dia lay off pekerja dan sebagainya lah. Dia lay off, then dia tutup for 1 year, then lepas 1 tahun baru dia akan buka balik. Kenapa dia buat macam tu kan? Kenapa dia tutup 1 tahun dan buka balik lepas tahun? Tujuan dia adalah kalau dia tak buat macam tu, dalam masa setahun ni dia akan habiskan cash dia. Dan kalau dia habiskan cash, dia akan terus completely bankrupt dan tutup dah terus permanently. Tapi kalau dia tutup 1 tahun, at least dia boleh buka balik bila keadaan dah lagi baik. So they can still survive and they can probably waktu tu dia boleh do better sebab hotel-hotel lain dah tutup. Yang ketiga, when there is no way to pivot. Memang aku tengok cara aku nak keluarkan produk baru pun susah. Memang mesin-mesin yang aku ada ni pun semua memang spesifik untuk otomotif. Macam contoh company otomotif kami lah. Mesin-mesin yang aku ada ni semua spesifik untuk otomotif. Susah nak pivot. Dan last sekali, bila continuing, cost more cash dan closing down lah. Macam hotel tu jugalah tadi contohnya. So anyways, macam mana tu depends on the company and situation lah. Pada saya, if possible, please compensate your team members. Macam contoh dalam kami, untuk syarikat manufacturing kami yang supply Pro 2 ni, kita dah prepare what is the point di mana kalau sampai point tu cash flow kita tak improve lagi, kita akan berhenti, kita akan cease operation. Tapi kita akan cease operation dalam keadaan kita boleh compensate team members kita untuk tahun berapa lama dia dah serve, dengan gaji dia dan sebagainya. So at least team members kita happy lah. Itu pada saya ini just konsep ihsan dalam kita berbisnes lah. Dan suggestion
Saya adalah not to shut down. Ini kalau officially lah, kalau kita jumpa company secretary kita boleh cakap kita tak shut down tapi kita strike off the company. Strike off ni maknanya kita macam render the company tu tak ada operations lah. So dan tak payahlah nak submit apa nama audited account apa semua kan. Ini lain daripada dormant ya, Ashraf? Yes, lain daripada dormant. Dormant I think kau tak silap masih kena submit account kalau tak silap lah. Kita strike off. Ni boleh tanya company secretary lah. Saya pun baru lepas buat benda ni. Basically the reason why kita tak nak shut down is bila shut down sebenarnya betul-betul tutup company, sebenarnya cost lagi tinggi. Sebab apa yang perlu berlaku adalah dia kena buat company search, nak tengok kita ada hutang ke tak yang kena langsaikan lah apa semua. Benda tu semua cost tinggi. Dan kami pernah family saya lah pernah ada satu family member yang pernah nak cuba tutup company, memang cost dia 30,000 lebih ke atas. Just nak tutup company tu, nak make it cease to exist lah kan. So instead of kita shut down, kita strike off je. Dan for us personally, bila kami nak start buat company lain ataupun bisnes lain, kita ada company yang dah registered, so kita jimat duit untuk start balik bisnes. Kita tak perlulah bayar 2,500 nak buka company baru. So strike off the company. So basically itulah dia. So saya punya slide pun dah habis. Betul lah. So kita boleh sambung lagi sembang-sembang sebab ada banyak lagi benda yang saya nak tanya, and kalau ada soalan-soalan dari pihak di luar sana, silalah ajukan di dalam komen Facebook live tu, dan kita akan pick up mana-mana yang ada lah. So saya juga dipahamkan yang Ashraf juga sekarang tengah terlibat dalam sektor pertanian ni, Ashraf. Ya, betul. Kita nak tahulah sikit macam mana daripada buat robot lah sebelum ni macam-macam, sekarang ni dikabarkan you buat penanaman cili ya, Ashraf? Betul. Kejap saya pergi boleh cerita sikit tak? Kat slide tadi Sat. So itu pun kami pivot juga Nampak slide ni? Belum lagi. Kejap So basically okay. Alright. Okay, so basically ceritanya macam ni lah. Company yang family saya punya, which is the vendor kepada Proton dan Produa tu, kita dah 10 tahun yang lepas kita dah nampak lah dari segi keuntungan dah makin kecil. Investment besar tapi keuntungan kecil. Macam tak baloi lah kan. Sampai kan kita bincang, baik simpan duit dalam SB je kalau untung banyak macam ni. Tu dia punya level, dia punya untung terlampau kecil Sampai lebih kurang 3 ke 5% je untung untuk sale untuk sale kita kepada Proton Produa. Jadi macam tak berbaloi kita punya effort, investment banyak. Untuk nak beli robot, nak beli dia punya tooling dan sebagainya. So kita decide. Bila kami tengok apa yang ada dekat luar sana, dua perkara lah yang saya nampak lah. Pertama sekali, kita punya reliance pada machinery dan teknologi luar untuk buat production kita. Menyebabkan kita punya cost memang tak boleh nak compete dengan market di luar. Contoh India, kita tak boleh compete. Kita tak boleh compete dengan Indonesia. Sebab kita rely pada teknologi luar. So that's why kita wujudkan Idea Spark Robotics. Dan untuk Riverside Fresh ni asalnya kita nak tanam cili. Tapi tengah dalam proses nak set up ladang cili tu, tiba-tiba kena COVID-19 Okay, anyways, sebab apa kami decide pada pergi ke arah pertanian adalah kita nampak satu, population growth. Dan yang kedua, kita nampak climate change. Dua ni akan impact food production. Dan satu yang kita tak nampak adalah COVID-19. COVID-19 pun akan impact kita punya food sustainability, food security orang panggil. Sebab kita banyak import lagi makanan dari luar. Kita banyak lagi import sayur-sayuran, buah-buahan especially daripada luar, daripada overseas, daripada Thailand, daripada Vietnam, daripada Australia. Jadi kalau katakanlah negara-negara ni semua stop ekspor makanan, impact dia pada kita teramat sangat besar.
So that's why kami, dan saya nampak walaupun untuk pertanian ni, walaupun banyak kompetitor, contohnya terbanyak ladang cili lain, masih tak boleh meet demand. So that means even if you have a lot of competitors, you still have a market. So that's why decide nak masuk dekat dalam pertanian. Cuma tengah develop ladang, tiba-tiba COVID-19, jadi apa yang kami buat, kami pivot, kita jual pula macam contoh yang nampak kat sini lah, set mini kebun ulaman, set mini kebun microgreen, set mini kebun mushroom dan sayur-sayuran ni untuk orang-orang. Yalah, kita semua dah terperangkap dekat rumah, tak boleh nak keluar kan waktu COVID kan. Jadi bila kita jual ni, orang at least ada something untuk dia buat lah kat rumah. Menarik ni. Alhamdulillah memang sambutan dia agak menarik lah. So ada berapa set ni? Macam ada 4 set ke lebih daripada 4 set ni? Sekarang ada 4 set dan akan datang kita akan introduce dia punya individual punya products lah. Maknanya kalau you nak dekoratif punya pot ke, macam tu lah akan datang. So kita order online, you akan deliver ke rumah and then semua instructions step by step semua ada? Ada, manual semua lengkap. So kita jual kat Facebook, anda tahu. Okay. Ada channel kami, Riverside Fresh. Okay. And apa jadi dengan ladang cili tu sekarang? Ladang cili tu sambung. Basically, I think MCO PKP yang revision ketiga tu kita dah dapat approval untuk bekerja. So kita sambung lagi lah. Dan waktu bulan puasa ni construction of the ladang tu kita continue waktu malam. Okay. Ladang ni kat mana, Ashraf? Ulu Langat dekat air. Oh, okay. Macam mana you punya ni jualan dengan set penanaman secara DIY ni? Okay, so kalau ada soalan mana boleh dapat boleh layari Facebook Riverside Fresh, channel kita, Facebook channel kita adalah Riverside Fresh. So dia punya sambutan dia agak baik, cuma of course kami punya marketing kena improve sikit lah. Lepas launching dia naik dan lepas tu dia turun sikit. So of course ni semua based on data lah, kita tengok data apa yang kita perlu buat, macam mana campaign tu. Dan saya pun terpaksa jadi inilah juga social media punya ni lah, walaupun sebelum ni tak pernah aktif sangat dalam social media. Terpaksa lah buat YouTube punya video apa semua kan, promosikan produk-produk ni. So itu benda baru untuk saya lah. Tadi yang soalan tadi tu, kalau dia orang nak ke Facebook tu, Facebook mana ya, Ashraf? Dia punya channel nama dia Riverside Fresh, macam yang ditulis kat atas ni. Riverside Fresh. So kalau ni nanti boleh saya post kat dalam kebun dekat rumah tu, boleh cari Riverside Fresh di Facebook. Harga dia pun agak berpatutan kan, Ashraf nampak sana dalam RM30, RM33 kan? Betul. Memang target kita, dan ni memang kami pivot ni memang serasi dengan matlamat kami untuk buka ladang cili ni pun. Sebenarnya bukan sekadar untuk jual cili, tapi untuk explore cara terbaik untuk kita grow makanan dengan keadaan yang sihat lah. Kita nak elakkan racun, kita nak elakkan guna baja inorganik. So then once kita dah dapat ilmu tu, kita nak ajar kepada orang ramai lah. Dan tujuan dia supaya eventually kita semua kena buat macam style Jepun juga kan. Kalau kat Jepun kan belakang rumah ada sawah padi kan. Betul-betul kat belakang backyard rumah dia tu. So sama, akan datang kita perlu buat macam ni untuk kita maintain makanan kita punya food security dekat Malaysia ni. Okey Ashraf, terima kasih, cerita yang amat menarik. Kita ada satu soalan daripada penonton ni, daripada Imran. Soalan dia ialah, we pivot to new business cause we have no choice. What happens when everything comes back to normal? Do we still concentrate with the new business that we introduced during the crisis time, or go back to do business during the old times? Silakan Ashraf. Saya jawab ni English ke Melayu ni? Dua-dua boleh. Faham dia. So basically macam ni it depends on the number one, it depends on the business that you introduce, that you pivot. And also it depends on your intentions. So when you first introduce, or when you first pivot, or when you first introduce the business, what is your intention? You have to decide whether it is going to be a temporary thing. For example, maybe macam the example I given just now is pizza parlor change to making
face shields. Maybe it's a temporary thing. So when pizza picks up again, they will start doing pizza again. And it also is related to your vision and mission. You must understand what is your mission. And kalau boleh, if your pivot is still aligned with your vision and mission, then I would suggest you continue lah. So for example, we never thought we would sell set sayur. We never thought we thought we would start with a chili farm, and then we would actually go into a food forest punya farm. But because of COVID, we started selling set sayur, and when we looked at it and looked at our vision and mission, it actually jives. So we decided, okay, we're going to keep going with this one. And as well as building the chili farm. So again, it really depends on you and what is your what that pivot means to your company in terms of vision and mission. Okay tak? Okay, terima kasih Ashraf. I think ya betul. Jawapan tu memang ramai yang saya rasa sebagai pemilik perniagaan try to understand ataupun cuba memahamkan konsep of impact of innovating and also pivoting dalam jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang kan, sebab sometimes kita kena berubah mengikut kesesuaian masa, and suddenly COVID datang, kita tak tahu benda ni jangka masa pendek ke jangka masa panjang kan, tapi yang kita tahu kita kena survive kan, kita kena make sure business berjalan, so kita innovate. But apakah impact jangka kita innovate ke masa pendek? Maksudnya kita tak fikir sangat, kita tak fikirlah apa akan jadi dalam 2 tahun lagi, sebab sekarang ni semua nak make sure survive dalam at least masa MCO ni ataupun masa selepas sampai habis COVID ataupun once kita dapat menemukan vaksin COVID ni. Bear in mind Yus, WHO has just made an announcement, I think 2 days ago kot, that this virus is probably going to be around for the next 5 years. So whatever you pivot, might be a long-term pivot, 5 years at least. That's a good one. It's like building another new business. Okay, good. So in other words, the kata lainnya, pivoting ataupun inovasi yang kita akan buat dalam jangka masa yang maybe mulanya kita ingat pendek ni, boleh juga dilihat sebagai inovasi ataupun pivoting untuk jangka masa yang panjang lah. Yep. Okay. Again, the point there is whether apa yang kita pivot tu is selari dengan our vision mission. If it is selari, I think you should think about continuing it. If it's a temporary thing, macam contoh, instead of kita buat tanam sayur, now we're making mask, then by the time the crisis is over, you pivot back to your original business lah. Betul. Okay, kita dah pun sampai ke jam 11 and kita pun dah dengar macam-macam cerita daripada saudara Ashraf ni, daripada bisnes yang berjaya kepada bisnes yang dia dah tukar, kepada penanaman cili, daripada buat robot. So banyak sangat ilmu saya rasa yang saya personally dapat pada hari ini daripada perkongsian Encik Ashraf lah. So terima kasih sekali lagi Ashraf kerana bersama dengan kita di webinar NEF MPC ni untuk siri ke-8. Kita insyaAllah akan berjumpa lagi. Terima kasih semua kerana sudi bersama kita pada pagi ini selama sejam. Dan jangan lupa esok kita akan ada satu lagi webinar untuk siri ke-9. Dan siri ke-9 kita bertajuk Business Continuity in the Wake of COVID-19. Dan penceramah kita ialah tak lain dan tak bukan Encik Muhammad Nasir daripada Jom Parkir Sendirian Berhad. So kalau biasa guna app nama Jom Parking, inilah dia pembuat ataupun pengasas aplikasi tersebut. So besok juga kita ada host kita Puan Nur Aizah. So jangan lepaskan, sila register dulu kalau belum register di NEF Malaysia, nefmalaysia.org. Okay, so terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita bertemu lagi pada esok pagi jam 10. Terima kasih. Assalamualaikum.